Ini ada lebih. Ada lagi. Memang betul lah. Itu kita guna untuk kitab. Baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi kulli masyayikhina fid din ya anna Allah al-karim ya'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa ala kulli niyatin falihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa shalli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita gunakan buku teks kita itu karya Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Kita hari ini masih lagi kepada mukhalafatuhu lil hawadith. Sebenarnya paling penting sekali. Pada dua pertemuan yang lalu tu kita telah melalui bab baqa. Bab baqa tu iaitu Allah Taala kekal. Allah Taala tidak binasa. Dalil naqli iaitu dalil Qurannya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang bermaksud dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian ditekankan keimanan kita kepada sifat Allah Ta'ala, iaitu Allah bersifat dengan sifat baqa, sewajarnya menjadikan kita orang yang meyakini bahawa kita pasti mati. Sebab Allah Ta'ala kekal, tidak binasa, tetapi kita binasa. Dan kita kaitkan pula sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Yahya Uthman bin Yahya ni, iaitu mengingati mati itu maknanya mendorong kita supaya banyak istighfar dan taubat. Maka kita gunakan buku yang kita buku zikir tu kan, istighfar dan taubat. Hari ini mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith bermaksud mukhalafah, maknanya bersalahan, bersalahan, berlainan. Dia, ini Allah Ta'ala, hu itu lil hawadith, dengan segala yang baharu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan segala bentuk makhluk, dengan segala makhluk dalam segala aspek. Jadi mustahil Allah bersamaan dengan yang baharu, ya, ataupun dengan makhluk. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, iaitu laisa kamitslihi syai'. Ini kena detailkan banyak insya-Allah ya. Sekali lagi kita detailkan. Kemudian disebutkan dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid. Mana kita lah, kita dah mukmin dan kita percaya, kita yakin. Kesan kepada kita iaitu perbanyakkan tasbih. Banyak tasbih. Tasbih tu ucapan subhanallah. Jadi kalau kita ditanya, kenapa tasbih? Kenapa tidak tahlil? Kenapa tidak tahmid? Kenapa tidak apa sebutan seperti basmalah, hasbalah ya? Kerana tasbih maknanya kita mengatakan Allah Ta'ala Maha Suci. Maha Suci maknanya Allah Ta'ala, kita yakin yang Allah Ta'ala bersih, tidak ada kena-mengena dengan segala kekurangan. Dan sekarang kita nak sebutlah pendetailannya. Jadi ini bab ini zaman sekarang ni dia agak urgent agak urgent lah. Antaranya isu berkenaan dengan salah faham beberapa golongan, dan kalau sekadar dia salah faham satu perkara, tapi isunya mereka ini menyebar-nyebarkan kepada masyarakat kefahaman yang salah. Alhamdulillah kalau tak silap lah,
Ya, kali pertama kan, masa mula-mula. Sekarang kan ada kelas pengajian di apa, di tempat PM kan sekarang. Tiap-tiap minggu ada kan. Alhamdulillah lah. Dan dijemput pula iaitu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama dulu yang dijemput itu Syekh Jamal Farouk. Salah seorang daripada ulama akidah Al-Azhar. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah Taala lah. Dia ambil ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Jadi kita tak confuse ya. Kalau silap-silap dia bawa masuk yang lain-lain lah habis. Habis gitulah kan. Alhamdulillah sebab kita ikut pimpinan kan, tapi itu satu perkara yang sangat baik. Alhamdulillah. Jadi nak terangkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah SWT ini berdasar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Taala Maha Suci ya. Apa makna Maha Suci? Maknanya Allah Taala tidak sama dengan makhluk dalam segala aspek. Maka dalam buku-buku yang banyaklah, ni pada buku teks yang lain yang tuan-tuan belajar kan. Contohnya disebutkan mustahil Allah serupa dengan makhluk. Seperti apa? Kalau kita katakan apa? Makhluk itu berjisim. Kemudian berjisim. Jisim maknanya berbentuk. Kalau berjirim tu maknanya kita katakan apa? Dia ada maknanya terbentuk daripada beberapa bahagian-bahagian. Macam kita lah. Kita kalau tangan kita pun kan kita tahu ada tangan. Kemudian tangan pula tu kita tahu bahawa bahagian asal dia ada tulang, ada daging, ada darah. Kemudian kita rincikan lagi. Kalau tulang pula tengok rupanya bahan-bahan dia ada kalsium. Kalau daging pula contohnya kita ada apa? Amino acid. Amino acid pula dalam dia ada apa? Ada karbon, hidrogen, nitrogen. Itu contoh-contoh lah. Makhluk begitu sifatnya. Ya. Maka Allah Ta'ala bukan demikian. Ya. Bukan demikian. Jadi dalam hal ini kita nak tekankan. Sebab ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disalahfahamkan. Ya. Ini contohlah. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang wajah. Ya. Wajah contohnya. Ya. Allah sebut dalam Quran. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Itu yang bermaksud maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Ini istilah kalau kita terjemah secara harfiah wajhun. Sebenarnya kalau sebut wajah pun tak tepat ya. Ini kita nak detailkanlah maksudnya apa tu. Tapi kalau secara literal maknanya wajhullah, wajah Allah. Cuma kita akan detailkan maksud wajah tu apa. Ataupun ayat lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Apanya maksudnya? Kullu syai', tiap-tiap sesuatu itu halikun, pasti binasa. Illa wajhah, kecuali wajah Allah. Dan ini kita nak fahamkan. Kerana ada golongan manusia yang salah fahamlah. Memahamkan wajah sebagai muka. Itu yang kita nak terangkan tu. Jadi bukan begitu sebenarnya. Kita tengok contoh kan. Pertama kita dapati bahawasanya ada penerangan. Contohnya kan daripada contohnya Imam Mujahid. Mujahid ya. Imam Mujahid. Sebab kita ambil pegangan kita ni daripada para imam lah. Mujahid ini merupakan salah seorang daripada anak murid Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas ni pandai dalam tafsir. Dan Rasulullah SAW pun telah mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam agama dan ajarkan kepadanya, iaitu pandai dalam mentafsir, mentakwil. Dalam version Imam Bukhari betul doa dia, Allahumma alimhu Alkitab. Ya Allah, pandai ajarkan dia akan Alkitab. Ini Al-Quran. Ya. Jadi memang Ibn Abbas memang seorang yang ada authority untuk tafsir. Jadi anak murid dia Mujahid. Maknanya anak murid ambil daripada guru lah. Walaupun tak sebut secara direct. Tengok. Maksudnya apa? Ayat pertama tadi tu, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau kita fahamkan secara zahir, literal kan, jadi dia macam gini. Di mana saja kamu menghadap, maka di situlah wajah Allah. Dan lebih buruk lagi, ada orang pula ada terjemah, kemana saja kamu menghadap, di situlah muka Allah. Itu pula dah. Maka itu semuanya fahaman-fahaman tafsir-tafsir yang rosak.
Yang betulnya apa? Ini dia. Imam Mujahid sebut, maksud wajhullah maknanya kiblat. Kiblat. Tak ada kena-mena dengan muka ke dengan wajah, tak ada kena-mengena. Sebab ayat ini adalah ayat berkenaan dengan apabila kita solat, pastikan kita menghadap kiblat. Itu je lah. Itu je maksudnya. Ya. Jadi maknanya, di mana saja kamu menghadap, kamu pergi timur barat, kan ada Al-Quran lain kan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kan ada kan, macam-macam ayat kan. Semuanya walau apa pun kalau nak solat kita mesti menghadap kiblat. Kemudian kalau kita ada kematian kan, orang-orang yang kita tanam tu kita mesti hadapkan ke kiblat. Itu je lah maknanya. Itu maknanya. Tak ada kena dengan muka maknanya gitulah ya. Mesti menghadap kiblat. Itu je yang dimaksudkan. Ini buat kefahaman Al-Sunnah wal Jamaah yang betul lah. Okey. Manakala ayat yang kedua, sebab ni salah faham jadi lain ya. Ayat kedua apa dia? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Baik. Kalau difaham secara literal, secara kasar lah, secara zahir je. Jadi apa? Setiap sesuatu akan binasa, pasti akan binasa kecuali muka Allah. Itu jadi gitu pula. Dia jadi begitu. Maka itu juga merupakan kefahaman tafsir yang salah, rosak. Bukan begitu maksud dia. Maksudnya apa? Contoh, yang menjelaskan tak lain tak bukan Imam Al-Bukhari. Bukhari sendiri. Dia tulis dalam buku dia. Buku beliau iaitu Al-Jami'us Sahih, iaitu kitab berkenaan dengan hadis-hadis sahih kan. Di situ ada 7,275 hadis kalau ikut kiraan Ibn Hajar Asqalani lah. Jadi antaranya menceritakan tentang ini, ayat ini ditafsirkan. Apa dia? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dia terang maksud dia apa? Dia kata illa mulkahu wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Tengok. Ni Imam Bukhari yang sebut ni. Orang pandai lah maknanya yang kita pegang, ya. Dia kata apa? Maksudnya setiap sesuatu binasa kecuali illa wajhahu kan. Kullu syai'in halik. Setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya kan. Kalau faham secara zahir lah. Tapi maknanya bukan muka. Bukan muka Tuhan. Maknanya mulkahu, kerajaan Allah. Gitu. Jadi wajhahu tu bukan yang dia faham. Bahaya kalau dia faham secara zahir kan. Dia pun apatah lagi tafsir pun tak pandai. Wajah ni semua binasa kecuali muka Tuhan. Dia dah bayang dah. Bukan begitu. Yang binasa tu kata dia kerajaan Allah. Wajhahu maknanya mulkahu. Dan dia kata wa yuqal, dan juga ada yang mentafsirkan sebagai illa ma urida bihi wajhullah. Ni lagi halus lagi. Langsung tak kena mena dengan muka. Maknanya apa? Semua binasa, maknanya maksud dia apa? Amalan-amalan kita kan, amalan-amalan kita yang kita buat di dunia, yang kita anggap macam-macam lah. Kita ingatkan kita buat baik kan, kita bagi itulah, buat inilah, apa je. Semuanya binasa. Semuanya tak ada apa-apa. Kecuali amalan-amalan yang ikhlas dibuat untuk Allah. Maknanya hari kiamat nanti yang akan ditimbulkan, yang akan dizahirkan kepada Allah Ta'ala, itulah amalan yang ikhlas. Itulah dia. Jadi langsung tak ada perkataan muka kan? Tak ada kena-mena pun. Itu dia. Jadi pengarang ni, sebab nanti saya tak sempat nak photostat nanti patut saya buat tanya share samalah sekaligus, sebab yang ada tu penjelasan dia tak ada, ni detail lah. Kalau menurut penjelasan yang salah secara zahir atau literal, antaranya itulah golongan Hasyawiyah. Hasyawiyah ni maknanya golongan dia cakap, Hasyawiyah ni maknanya macam merapu. Atau juga disebutkan sebagai pengarang ni Muhammad Idris Ramli Dan saya ingat dalam beberapa bulan lepas, alhamdulillah, Negeri Sembilan telah memanggil beliau kemari lah, Negeri Sembilan, dan saya ingat dah termasuk salah seorang daripada rujukan untuk bidang fatwa oleh Negeri Sembilan sendiri. Sebelum ni memang telah digunakan kepakarannya di mana? Di negeri Johor, kemudian di Pahang juga lah. Tapi alhamdulillah Negeri Sembilan pun dah terima lah Orang Indonesia muda daripada kita tapi alim Dan buku yang saya gunakan tapi di tempat lain lah.
Memang karangan beliau lah yang menjelaskan perkara-perkara ini. Dia menjelaskan apa? Disebutkan pendekatan yang salah secara literal, secara zahir, itu pegangan golongan yang itulah yang merapu kan, seperti contohnya Wahabi lah. Kenapa merapunya? Gini, dia kata wajah tu kan, maknanya wajah Tuhan sebagai organ tubuh. Gitu pula. Dia nak kita faham macam mana? Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di manalah saja kamu menghadap, itulah wajah. Dia nak kita faham muka Tuhan. Aduh, itu dia faham macam anggota. Maka golongan ini yang silap faham ni telah menolak fahaman yang dilakukan oleh majoriti umat Islam. Bahkan bukan orang baru tapi orang dulu lagi. Termasuk siapa? Imam Mujahid. Termasuk siapa? Imam Bukhari sendiri. Itulah berlaku, ya. Bahkan kita dapati ada tokoh beliau, tokoh-tokoh zaman kita, tapi dah meninggal, tokoh mereka lah, Al-Albani lah contohnya. Dia kata apa? Dia kata Imam Bukhari dalam tafsir ni buat benda yang salah, yang orang Islam tak buat. Gitu pula kata dia. Dahlah kefahaman dia salah. Dia kata kefahaman Bukhari pula salah. Itu dia kan, teruk kan? Teruk lah ini masalahnya kan. Begitu contoh. Sebab kalau dia faham muka tu memang jadi sesat lah. Memang sesat sebenarnya. Bab ni penting tentang Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca ke ayat Quran, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ingat apa? Di mana saja kita berhadap di bumi Allah ni, kalau nak solat hadap kiblat. Yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap sesuatu semuanya akan binasa kecuali wajahnya, bukan wajah tu. Maknanya hari kiamat nanti yang kita buat amal-amal belaka tu kan, semuanya tak ada apa-apa kecuali amalan yang ikhlas, yang Allah terima. Atau juga yang memahamkan, maknanya apa? Semua binasa hari kiamat kecuali kerajaan Allah. Memanglah. Macam kita katakan, negara kita ditakdirkan bertukar pemerintahan. Itu merupakan apa yang Allah zahirkan je lah. Dia boleh bertukar-tukar dengan izin Allah. Bertukar begitu, bertukar beginilah, kala bertukar lah. Tapi sebenarnya, kesemuanya tertakluk dalam kuasa Allah Ta'ala. Sebab Allah yang takdirkan. Jadi maknanya kuasa Allah dia tak bertukar sampai bila-bila. Kadang-kadang kita ditimpa bala kan, kadang-kadang kita dapat nikmat, semuanya daripada Allah Ta'ala. Itu faham Okey. Apa lagi? Kefahaman yang silap di kalangan golongan yang kita kata salah lah. Contohnya tentang mata. Ini pun salah juga. Contoh kan, ayat Al-Quran bila dibaca, sebab dia faham cara zahir salah. Apa dia? Contohnya surah Hud. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ini surah Hud Kalau kita faham secara zahir dulu kita faham. Jadi apa? Wasna' mana buatlah. Okey. Wasna' mana buat. Buatlah, ya. Al-fulka ni maknanya bahtera. Bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Dengan mata-mata kami. Kalau faham secara zahir. Ini kisah apa ni? Ini sebenarnya kisah berkenaan dengan Nabi Nuh AS. Yang Allah perintah buat bahtera kan? Cerita tu semua tahu dah. Buat tempat yang pelik kan? Atas bukit pula tu. Sampai ke orang bantah kan? Bitulah beginilah. Umur dia panjang dia buat kan? Daripada pokok dia tebang lah sebagainya. Memang pelik lah. Jadi kalau kita faham secara zahir maknanya apa? Allah kata wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah bahtera itu dengan Buatlah bahtera itu dengan mata-mata kami. Macam mana pula tu? Bukan begitu ya. Apa dia maksudnya? Sebab golongan yang mengatakan ayunina tu sebagai anggota, maknanya dia kata seolah-olah dia anggap Tuhan tu mempunyai banyak mata lah. Dia gini kalau satu namanya Ain. Ain. Satu Ain. Kalau banyak nama Ayun, kan kita doakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kan mata kan. Qurrata a'yun maknanya penggembira hati kita lah. Ayun maknanya mata-mata asalnya. Dia maknanya jamak dia, plural dia, kalau satu Ain banyaknya Ayun. Jadi kalau menurut ayat Quran, maknanya banyak mata. Macam mana pula tu? Tuhan banyak mata ke? Lah,
Bukan begitu. Bukan Ataupun yang peliknya kita tengok pula fahaman golongan yang ambil secara zahir ni. Dia ambil ayat yang satu lagi. Ayat apa? Ayat lain ini ayat apa? Ini ayat surah Toha pula, ya. Toha ni apa bunyinya? Walitufna'a ala aini. Walitufna'a maknanya supaya engkau ni diasuh. Siapa ni? Ini berkenaan dengan Nabi Musa. Kalau tadi tu Nabi Nuh, ini Nabi Musa. Allah kata supaya engkau Nabi Musa diasuh ala aini, di atas mata aku. Ain satu tau. Jadi aini mata aku. Maknanya di sini Allah sebut kalau secara zahir satu mata. Tadi banyak mata. Jadi golongan yang memahamkan secara zahir kan, maknanya kefahaman dia memang pelik dan menjelikkanlah. Satu dia kata Tuhan banyak mata. Yang kedua dia kata apa? Ada satu mata. Oh, bukan begitu. Maksudnya begini. Apa dia? Ini yang betul Yang betulnya apa? Apa dia? Ibnu Abbas. Tengoklah siapa yang cerita. Kita tak, bab ni tak boleh reka-reka. Kita kena ambil daripada orang dulu. Kalau ada hadis, ambil hadis. Kalau tak ada hadis, ambil apa yang sahabat sebut. Dan kebetulan sahabat yang mentafsirkan siapa dia? Ibnu Abbas lah. Dia kata apa? Ibnu Abbas mentafsirkan apa dia? Tengok wasna'il fulka bi ayunina. Maknanya apa? Maknanya Allah kata, Nuh, buatlah bahtera bi ayunina, maknanya dengan pengawasan kami. Ayunina maknanya pengawasan. Maknanya apa? Macam kita kan kalau kita perintah orang buat kerja, kita ni sebagai bos, kita lah awas. Kita sebagai bos kan, kita kontrol, kita pantau. Macam tu lah maknanya. Maknanya Allah perintah pada Nabi Nuh, jangan bimbanglah. Walaupun orang bantah, orang kata, orang cuba nak dengki kan, kau buat bahtera ni atas bukit kan, macam-macam orang pelik-pelik kan. Kau buat je. Sebab sebenarnya bila kau buat tu, engkau berada di bawah pengawasan kami. Allah yang kontrol lah. Maknanya engkau ni sebenarnya buat ni sebenarnya jangan bimbang. Tuhan jaga. Itu maksud dia. Jadi tak ada kena-mena dengan mata kan? Tak ada. Maknanya apa? Ibn Abbas kata, wasna'il fulka bi ayunina. Maknanya apa? Dan Nuh buatlah akan bahtera itu dengan pengawasan kami. Itu Ibn Abbas. Ibn Abbas dia meninggal saya ingat 78 kot. 78 Hijrah. Itulah atau Kemudian orang lain pula Hasan Al-Basri. Ibn Abbas tadi sahabat, ini Hasan Al-Basri pula. Beliau ni bukan sahabat tapi termasuk tabi'in. Dia termasuk anak murid Sayyidina Ali. Apa dia kata? Bi'ayunina maknanya apa? Dan buatlah bahtera itu dengan penglihatan kami. Maknanya Allah lihatlah. Kau buatlah, jangan bimbang. Allah tengok. Itu maknanya. Kemudian orang lain pula. Ini ulama-ulama lama ni. Namanya Ar-Rabi' bin Anas. Dia kata apa? Wasna'il fulka bi'ayunina. Dan buatlah akan bahtera itu dengan penjagaan kami. Jagaan kami. Maknanya kami yang jaga, jangan bimbang lah. Orang sabotaj ke kan? Nak buat kapal orang sabotaj. Jangan bimbang lah, kami jaga. Manakala pula Sufyan Ats-Tsauri, ini orang lama-lama ni, bukan orang baru ni. Tsauri pun termasuk tabi'in. Dia kata apa? Wasna'il fulka bi'ayunina. Maknanya apa? Buatlah kamu akan bahtera itu dengan perintah kami. Jadi maknanya perkataan ayunina langsung tak ada kena-mengena dengan mata. Tapi maksudnya apa? Pengawasan, penglihatan, penjagaan, perintah. Itulah dia. Ini yang dikatakan kefahaman yang tersirat, bukan yang tersurat. Itu selesailah maknanya. Selesai. Itu tadi surah Toha. Surah Hud tadi. Manakala surah Toha pula, ayat yang satu lagi tu kan, kalau saya bagi dua sampel walitusna'a ala aini. Kalau difaham secara zahir yang jelek apa dia? Dan supaya kamu Musa, kamu itu diasuh di bawah mataku.
ala, di atas mata aku lagi. Ala tu atas. Lagi pelik pula. Bukan begitu. Maknanya apa? Ibn Abbas kata, ini tafsir Ibn Abbas dan supaya engkau wahai Musa diasuh di bawah perintah aku. Maknanya apa? Sekarang kan kita tahu kan Nabi Musa, dia ni sebenarnya satu peringkat tu memang Allah Ta'ala takdirkan telah dibuang oleh ibunya masuk ke dalam sungai Nil kan? Masuk dalam apa tu kita kata basket Kenapa tu? Sebab Fir'aun beria sangat nak cari siapa-siapa budak-budak lelaki Bani Israel mesti dibunuh. Jadi mak dia panik. Dan mak dia memang diperintahkan Tuhan lah. Ya. Dapat ilham, anak dia nak selamat, dia maknanya dia buat je. Buat. Tapi sebenarnya memang tak apa, tak masalah. Sebab walaupun dia dicampak dalam sungai sekalipun, tapi akhirnya dia akan dibela oleh Fir'aun sendiri. Hidup dia mewah lah juga kan. Langsung tak ada kena, tak ada orang nak bunuh kena apa. Yang bela pula tu bini Fir'aun lagi. Itu yang Allah maksudkan. Maknanya supaya kamu Musa tu, bila kamu dicampak tu, kamu akan diasuh dengan kontrol kami sendiri. Itulah dia. Tak ada kena dengan mata pun. Aini bukan mata. Manakala ad-dhaha, ini pun ulama dulu ni menyebutkan perkataan ala aini maknanya penjagaan dan pengawasanku. Hasan al-Basri pula kata maknanya pengetahuanku. Qatadah bin Du'amah dan Ma'mar bin Musanna mengatakan asas cinta dan kehendakku. Ibn al-Anbari mentafsirkan sebagai cinta dariku. Ibn Jarir at-Tabari mentafsirkan sebagai penglihatan cinta dan kehendakku. Manakala Al-Azhari mentafsirkan sebagai kasih sayangnya. Maknanya perkataan tadi itu kan, walitusna'a ala aini. Mana Allah kata pada Musa, Musa, kamu ni nanti kan, mana Allah perintah pada Mak Musa kan, ilhamkan, supaya nanti kamu tu apa hal pun kamu akan diasuh di bawah perintah aku, penjagaan aku, pengawasan aku, ilmu aku, kehendak aku, cinta aku dan kasih sayangku. Memanglah, selamatlah maknanya. Itu maksudnya. Langsung tak ada kemena dengan mata juga kan? Tak ada. Itu dia. Jadi kalau, sebab ini berlaku tuan-tuan, bukan tak berlaku. Bahkan saya buka baru dalam Facebook ke begitulah, dalam seorang hantar mesej dia, saya ingat orang baru masuk Islam pun, tapi lah terdedah dengan faham yang salah. Ni dia kata apa tau? Dia kata, ni bahasa Inggeris dia kata, Allah has two eyes. Two eyes, dua mata. Dan saya pernah terjumpa disebar dalam bentuk WhatsApp juga. Tulisan orang Melayu lah, bahasa Melayu Dia tulis apa tahu? Allah mempunyai dua biji mata. Biji mata lagi. Dia buat macam tu pula. Direct dia tulis macam tu. Kan salah kan? Ini kita nak elak tu. Sebab kalau kita faham secara zahir macam tu kan, literal, rosak. Padahal maksudnya lain kan? Langsung tak ada kena dengan mata. Tapi maksudnya itulah dia. Itulah dia. Inilah contoh-contoh sampel ayat-ayat Al-Quran yang disalah faham, tapi kita menjelaskan dari sudut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang betul. Okey. Apa dia? Yang pertama tadi saya sebut bab apa? Wajah. Yang kedua ain. Yang ni yang last sekali lah. Saya ambil simple Tangan. Kan ada kan? Kan orang kata tangan Allah. Tangan Allah macam mana tu? Ini dia cerita dia. Sebab golongan ni kata Tuhan ada tangan. Tangan tu dia. Tapi dia kata tangan tapi tak sama macam tangan kita. Ni ada ni berlaku. Ada tuan-tuan guru pun ada buat macam tu. Tersebar. Salah tau. Tu macam mana? Mungkin zaman dia begitulah. Tapi sekarang Alhamdulillah ni beritahu kebetulan JAKIM telah revise balik. Antaranya tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman dah baguslah. Antara yang terbaik lah. Berbanding dengan banyak tafsir-tafsir yang ada kan. Yang cantik-cantik tu. Banyak Indonesia kan. Contoh kan. Yang jenis-jenis macam-macam. Sebenarnya dalam bab berkenaan dan ketuhanan banyak silap. Tapi Pimpinan Ar-Rahman yang terbaik. Itu pun baru-baru ni ada revision lagi. Perkataan semayam telah dibuang tapi diganti istawa. Contohlah. Contoh. Jadi ni contohlah. Ya. Sebab kan ada baru-baru ni ada tersebar. Seorang hamba Allah tu lah dia kata, Tuhan ada mata, ada muka, ada tangan. Tapi tak sama macam tangan kita. La ilaha illallah. Tak boleh. Bahaya ni. Tuan guru yang sebut bukan orang sembarangan.
Silap, bahaya ni. Ni serius ni, bukan. Ini bab serius tak boleh. Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Caranya begini. Caranya dia terangkan dengan halus. Halus dulu. Betul. Dari sudut bahasa, kalau kita jelaskan secara zahir, tadi kan, wajah maknanya muka kan. Kemudian kalau dari sudut zahir, ain maknanya mata. Tapi, ada tapi. Hendaklah ingat, Allah tidak ada anggota macam kita. Ada terang macam tu. Maknanya walaupun namanya wajah bukan makna muka, walaupun Allah sebut ain bukan makna mata. Diterangkan macam tu lah tadi. Sekarang tengok tangan Apa dia? Ayat Qurannya begini, banyak ayat Sebab isu dia macam mana? Quran sama, hadis sama, tapi soalnya kefahaman silap lah. Ini kita nak baiki. Apa dia? Contoh kan? Wa qalatil yahudu yadullahi maqlulah ullat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Ni dia. Apa dia? Ayat ni kalau kita faham secara zahir, wa qalatil yahud, maka berkatalah orang-orang Yahudi, yadullahi maqlulatan. Maqlulatun Yad tu yadullah, kalau faham secara zahir maknanya tangan Allah kan? Sebab yad maknanya tangan. Tangan Allah terbelenggu. Maqlulah ni maknanya macam ni. Dia macam ni. Kemudian Allah sebut ullat aidihim, sebenarnya yang terbelenggu tu tangan mereka. Walu'inu bima qalu, dan Allah sebut, dan laknatlah. Ni Allah marah ni. Allah beritahu laknat Yahudi yang cakap Tuhan macam tu. Tuhan tu tangannya terbelenggu. Bal, Allah kata, bahkan yadahu mabsutatan, bahkan sebenarnya tangan, kalau faham secara zahir yadahu maknanya tangannya lah, tangan Allah. Mabsutatan maknanya iaitu terbuka. Ini kalau faham secara zahir, tapi bukan begitu maksudnya. Bukan zahir-zahir macam tu. Maknanya kalau kita faham secara zahir apa? Orang Yahudi kata Tuhan tangannya terbelenggu. Kemudian Allah kata, tidak, sebenarnya terbelenggu bukan tangan Allah, tapi tangan mereka Yahudi. Sebenarnya tangan Allah terbuka. Tapi sebenarnya kan maksud bukan tangan begitu. Maksudnya begini. Ungkapan yad di sini, yad yang apa? Maqlulah tu adalah kiasan bagi sifat lokek. Sebab orang kalau lokek kan beginilah kan, tak nak bagi kan. Kalau orang yang pemurah, buka lepas. Maksud gitulah. Dia kiasan. Orang yang pemurah sifat dia buka aja, tak tutup-tutup. Sampai peringkat membazir pun ada kan? Ada juga. Tapi orang yang lokek sifat dia ada benda tak nak bagi. Maksudnya itulah, tak ada kena dengan tangan. Itu dia. Jadi di sini maknanya apa diterangkan? Tengok contohnya apa? Maknanya apa dia? Yang dimaksudkan sebagai yad tadi tu kan, surah Al-Maidah ayat 64. Bukan maksud tangan, anggota badan bukan. Yadullah bukan maknanya tangan Allah. Tapi diartikan dalam bentuk majaz. Majaz tu maknanya apa? Yang tersirat bukan yang tersurat. Majaz, kiasan mana kiasan untuk sifat bahil, pelit. Kalau orang Jawa kata pelit, maknanya sifatnya itulah menahan pemberian. Lokek lah, tak nak buka tangan. Itu dia. Ini yang terangkan siapa ni? Kita bukan tak boleh reka-reka. Tak boleh reka-reka. Kita ambil daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni murid Rasulullah. Jadi pegang ni lah. Jangan pegang pegangan yang Tuan Guru sebut. Tuan Guru memang Tuan Guru, tapi ada manusia kan ada mungkin dia tak sempat belajar ke bidang dia lain lah. Bidang dia bidang siasah syariah, dia tak ini bidang tauhid ni. Itu silap. Jadi jangan hati-hati bab ni Bab ni bab serius. Dia bab yang terpenting Kalau macam orang kata bab politik tu bab ijtihad. Politik ijtihad Sebab masing-masing golongan ada dia punya bidang pakar-pakar think tank kan. Dia ada ulama dia, ada ulama masing-masing ijtihad maknanya. Dia bukannya
benda hitam putih. Dia bukan hitam putih, dia bendanya maknanya siapa yang dekat dengan kebaikan atau yang jauh sikit. Itu je lah. Dan boleh jadi silap, boleh jadi betul. Itu politik. Hati-hati tu. Maka itu sebabnya tak ada hak atas kita. Kalau kamu tak ikut cara kami kafir. Tak boleh. Langsung tak boleh. Tak boleh itu. Dia tak ada kan mengena. Itu politik. Memang macam tu sifat politik. Dia bertukar-tukar. Ya? Memang begitulah. Siasat lah. Sebab dia begitu caranya. Baik. Akan tetapi yang kita sebut ni akidah ni. Akidah dia tak boleh berubah. Dia hitam putih. Jadi maknanya bila kita faham, silap saya kata. Hamba Allah tu kata, Tuhan ada muka, ada tangan, mata. Tapi tak sama macam tangan kita. Tak sama macam muka kita. Aduh. Tuan Guru, jelaslah sikit lebih detail lagi. Tapi mungkinlah, dia tak, mungkin kefahaman dia taklah dia kata tangan. Sebenarnya yang saya faham, zaman dia tu buku, sebab dia beliau hamba Allah tu terbitkan buku, antaranya memang famous lah buku tentang akidah, sifat Allah tahun apa 80-an saya ingat. Masa kita zaman-zaman sekolah, kita kita universiti pun dah terbit dah tentang akidah, pernah mengajar dekat, famous lah. Tapi soalnya zaman tu memang masa tu saya ingat ahli-ahli tafsir tak sentuh detail pun. Macam umum lah. Tapi tak seorang pun yang faham tangan. Cuma penjelasan dia tak detail. Macam kita bahasa memang contohkan bahasa apa? Kalau macam dulu kan, sebab saya profession saya terjemahan lah. Sekitar tahun 80-an 90-an dalam bahasa Melayu ada istilah berbagai bangsa, berbagai jenis. Tapi sekarang kan tahun 2020 tak ada berbagai dah. Dia ada pelbagai. Ada gitulah. Jadi perkataan boleh bertukar-tukar. Jadi maknanya apa kan? Kefahaman satu, tapi oleh kerana bahasa melalui evolusi kan, dia boleh bertukar. Jadi sebabnya kena gitulah. Jadi mungkinlah zaman dia macam tu. Saya perhati-perhati, kita lama-lama kadang-kadang ada. Tapi tak ada seorang pun, saya percayalah, kita sangka baik lah. Kita bisa kebaik. Tak ada seorang pun tuan-tuan guru yang faham tangan. Cuma penjelasan dia tak halus lah. Jadi takdirnya zaman ni dijelaskan lebih teliti lagi. Lebih selamat. Itu contohlah. Kita terangkan secara teliti. Sebab buku ni, sebab Alhamdulillah Negeri Sembilan ambil K.I. Ruslan sebagai sumber rujukan lah. Alhamdulillah ya. Memang terangkan. Yang menceritakan ni tak lain tak bukan Ibnu Abbas. Jadi soalnya kita kan, kalau kita nak tafsir Quran, dia tak boleh sembarangan. Kita akan mula-mula tengok siapakah orang yang mentafsir. Mula-mula tengok hadis lah. Ada tak Nabi tafsir? Sebab hadis mentafsirkan Quran kan. Kalau tak ada, cari sahabat Nabi. Cari sahabat. Kebetulan kalau jumpa Ibn Abbas, itulah yang kita ambil. Kenapa? Sebab Nabi dah doakan dah. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Mana dah otomatik lah. Dan memang siapa-siapa yang nak jadi pandai tafsir, kalau boleh segala tafsir Ibn Abbas dia simpan dalam hati. Itu cara dia. Maka dia akan kata, maka kita kan, kita tak layak nak kata menurut pendapat saya. Jangan. Kita tak ada pendapat. Kita bukan pandai pun. Kita kata menurut Ibnu Abbas. Barulah sesuai. Sebab Ibnu Abbas tu sahabat Rasulullah. Pendapat kita tak ada. Kita tak ada pendapat. Tak ada pendapat. Kalau bidang-bidang lain lah. Bidang dunia kan. Tapi tak boleh. Jadi cara dia begitu. Begitu juga Ikrimah anak murid Ibnu Abbas. Siapa Ikrimah ni? Ikrimah ni, beliau asalnya hamba. Ini lagi hebat cerita dia. Hamba lah Ikrimah. Hamba. Macam mana dia? Zaman-zaman tu kan kita tahu Islam masa tu semakin lebar, makin luas. Jadi bila perang tu menang lah. Lawan Farsi menang, lawan Rom menang. Jadi bila menang, caranya zaman dulu memang macam tu. Memang cara begitu. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita klasik Korea ke mana, sama-sama. Yang menang akan ambil orang yang kalah sebagai hamba. Memang macam tu zaman tu. Jadi antaranya diambillah. Jumpa budak-budak yang seperti itu, antaranya Ikrimah. Jadi sahabat-sahabat ni dapat, dan hamba tu dijual macam komoditi. Kalau perempuan dia pakai beli, samalah budak dia beli. Dan diambil sebagai komoditi. Jadi kebetulan pula yang ada ni, kalau dia jumpa lah. So yang terlibat ni para sahabat Nabi kan. Kalau dia jumpa yang terlibat tu budak-budak yang cerdik, itu jadi aset.
Dia bukan macam kita cerita kunta kinte tu kan, kunta kinte tahu kan, dia pukul lah, ikat lah, bukan macam tu. Cara Islam bukan macam tu. Bukan. Ibn Abbas tengok budak ni cerdik. Apa dia buat? Berdasar yang berlakunya, budak tu diikat. Ikat tu bukan ikat rantai tak bagi makan, tapi diikat suruh belajar. Paksa belajar. Dan Ikrimah cerita sendiri, saya ni diambil Ibn Abbas sebagai hamba, dipaksa belajar. Belajar. Betul, budak-budak kan, kalau kita nak pandai kan macam banyak berlaku kan, nak budak ni memang kita paksa dia. Dia memang peringkat, dia punya memory dia kuat, kita asakkan supaya dia hafal. Sampai dia kata, setahun saja aku belajar, aku dah jadi tuan guru. Aku mengajar orang Quraisy. La ilaha illallah. Itu Islam. Dia ambil sebagai hamba, tapi last jadi tuan guru. Itu Islam. Dan dia siapa dia? Ikrimah, bekas hamba kepada Ibnu Abbas. Itulah dia. Memang tradisi Islam macam tu. Banyak kes. Dalam siapa lagi? Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa nama dia? Anas bin Malik, dia ambil daripada siapa nama dia? Seorang tu kubur dia dekat ni. Kubur dia dekat siapa yang pergi bakit kan? Orang lelaki. Kubur siapa nama dia? Lupa saya. Anas guru dia satu tu. Memang guru dia. Guru dia tu memang anak murid kepada Ibnu Umar. Tu dia. Contoh termasuklah hamba asalnya. Tapi oleh kerana para sahabat ni kenal, ni budak-budak cerdik ni. Dia ambil, akhirnya jadi anak angkat lah. Bahkan dikahwinkan dengan orang-orang bangsawan lagi. Itu memang nanti berlaku tuan-tuan, ya, kelebihannya. Jadi mereka-mereka ni pandai dalam ilmu agama, pandai dalam tafsir, belajar dari tuan guru dia. Siapa tuan guru dia? Ibn Abbas lah. Ibn Abbas ni kan, dia special Dia masa Rasulullah wafat, umur dia dalam sekitar 12 tahun, 13 tahun. Dia budak lagi, budak. Kalau dalam Sahih Bukhari ada kisah dia apa? Dia kata gini. Ini Bukhari sebab ada tempat lain saya mengajar Sahih Bukhari. Satu ketika, dia ceritalah masa tu musim haji dekat Mina kan. Orang duduk ramai-ramai semayang tu kat dataran tu kan. Jadi dia katalah, aku ni datang naik apa tu kata panggil himar, kita kata keldai betina lah, himar betina. Aku datang lambat. Ni aku bawa keldai tu kan, aku lalu depan. Kan orang semayang kan baris-baris kan. Lepas tu aku letaklah keldai tu tempat rumput-rumput dia makan. Lepas tu aku ikut join orang semayang. Dan dia kata, aku buat tu tak ada orang bantah. Mana sahabat-sahabat tak bantah, Rasulullah tak bantah. Dia bawa binatang lalu depan orang. Ingat sebab zaman tu terbuka kan. Memanglah kalau dataran lebar kan. Sebabnya kita kalau dekat Masjidil Haram, orang lalu depan kita tak ada masalah kan. Kalau tempat lain tak apa, kita kena halang. Ada kan? Memang gitulah. Jadi itu contoh. Di mana Ibn Abbas ni cerita sendiri. Ada banyak lah. Ya. Jadi Ibn Abbas ni memang sifat dia apa? Dia cerdik dan Nabi pernah doakan beliau. Dan beliau ini juga sifat dia belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Sebab dia budak kan? Dia jumpa Abu Bakar lah, pergi sahabat. Bahkan ada satu kes tu dia pergi rumah sahabat lain. Ya. Saya lupa nama sahabat tu. Nak dapat hadis tu. Dia pergi rumah sahabat tu kunci pintu. Jadi dia malam tu sejuk-sejuk. Dia pakai selimut duduk dekat pintu tunggu. Besoknya sahabat Rasulullah tu tengok. Hei engkau Ibn Abbas, wahai sepupu Rasulullah, kenapa engkau tak ketuk pintu? Kalau engkau ketuk pintu mesti aku bagi engkau masuk. Itulah dia, tengok gigihnya dia. Betapa dia gigih dapat ilmu. Ya. Dan Ibn Abbas ni specialnya apa? Ilmu dia banyak. Sekejap dia duduk tu, ada satu grup belajar tafsir. Tafsir lah. Macam tadi kan. Ayat maknanya begini, wajhun maknanya begini kan, tafsir. Lepas tu berhenti kejap. Lepas tu satu grup lain datang hadis pula. Saya dapat hadis gini. Berhenti kejap. Orang lain pula datang. Syair. Sebab syair Arab, orang Arab memang syair dia hafal. Ribu-ribu dalam dada. Dan memanglah orang yang hanya boleh tafsir Quran dengan betul, dengan tepat ialah orang yang faham bahasa Arab. Iaitu antaranya menguasai syair-syair Arab lama. Sebab syair-syair itu dia merupakan bahasa yang digunakan zaman itu. Jadi bolehlah. Itu contoh itulah. Dia memang dia pandai. Ya. Sejak lagi berhenti, bab lain pula. Alim. Memang sangat alim. Ya. Dia kuburnya di mana? Area Taif lah. Taif Itu Ibn Abbas Jadi dia sendirilah cerita.
Maknanya kan dia kata yad tu maknanya bukannya tangan, tak ada kena-mena dengan tangan, tapi maknanya yad maknanya kalau kita kata yad yang apa maghlulah tu maknanya tangan apa ni orang yang bersifat bakhil. Jadi Ibnu Abbas sama Ikrimah, Mujahid pun sama Mujahid pun murid Ibnu Abbas. Dan yang lain As-Sudi dan Ad-Dhahak. Ini semua ulama lama ni. Okey. Kemudian yang berikut pula ni yang terakhir untuk inilah. Kita ambil simple sikit cukup. Okey ya. Ayat berikutnya, jadi maknanya kalau kita bacakan waqalatil yahud yadullahi maqlulah ullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Jadi kita faham ini berkenaan dengan Allah cela orang-orang Yahudi yang mengatakan Tuhan itu sifatnya bakhil. Itu dia. Bahkan sebenarnya Allah kata tak, yang bakhilnya orang-orang Yahudi itulah. Mereka itu dilaknat kerana mengatakan Tuhan bersifat apa bakhil. Sebab Allah Taala ia bersifatnya sifat Maha Pemberi kan? Okey, next ni last sekali ya. Ini ayat okey, kita ambil ayat ni. Yadullahi fawqa aydihim. Ini surah Al-Fat ni ramai dah hafal Yadullah. Kalau faham secara zahir, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Kan? Aid maknanya tangan-tangan. Kalau yad, tangan. Kalau faham secara zahir, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Jadi orang yang faham zahir ni, dia faham apa tahu? Hari tu, ya, tangan Tuhan tu atas tangan mereka. Ini kes apa sebenarnya? Ini kes berlaku pada perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni apa kes dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat nak lakukan apa? Umrah kan. Sebab mimpi sebenarnya, mimpi. Kan surah Fat kan pasal mimpi kan. Ingatkan tahun tu dah boleh masuk tapi pun tidak. Bukan masa tu. Kes macam apa? Ramai-ramai pergi. Pergi pula tu bawa pedang pun tersarung semuanya. Semuanya pakai ihram lagi. Bawa binatang siap untuk apa kurban kan, siap semua ready dah. Tapi bila sampai Hudaibiyah, orang apa Quraisy tak bagi masuk. Tak boleh masuk. Okey. Padahal sebenarnya ritual untuk haji itu dari dulu dah ada dah, tapi tak boleh masuk. Ya, tak boleh masuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman sebagai wakil diplomasi lah. Sebab Uthman ni family dia ramai lagi. Dan Uthman ni ada pengaruh lah, dia orang kaya kan. Biasalah kita memang dalam hidup macam tu Kita hantar wakil yang berkebolehan untuk discuss, negotiation lah, bincang. Hantar Uthman, tiba-tiba tak balik-balik. Dapat berita pula mengatakan Uthman kena bunuh pula. Kena kidnap, kena bunuh. Maka umat Islam masa tu, Rasulullah lah, sahabat di Hudaibiyah tu lah, kan ada kata ya, bawa pokok saja. Bai'atul Ridwan namanya. Maka masing-masing berbai'ah. Itulah dia kisah dia. Mana bai'ah? Dia pegang tangan dia, pegang tangan dia, pegang tangan dia, macam tu. Pegang. Bai'ah lah. Berjanji apa? Kali ni apa-apa berlaku kita akan sama. Mati tak mati kita sama. Jadi ayat tadi itulah. Yadullah. Allah kata apa? Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Jadi orang yang salah faham ni dikatakan tangan-tangan bukan pegang kan? Ayah pegang. Atas tu ada tangan Tuhan dia. Itu pula. Bukan begitu. Bukan tangan. Maksudnya apa? Contoh tengok. Kita tengok beberapa penjelasan. Contohnya apa surah Al-Fat ni. Tengok apa dia. Ibnu Abbas lah. Yad tu maknanya kebaikan, memenuhi kebaikan yang Allah janjikan. Maknanya apa? Masa mereka saling pegang tangan tu kan, berbai'ah tu, dia berjanji kita akan sama-sama. Kalau apa-apa hal kita akan bersatu untuk mempertahankan sahabat-sahabat kita kena bunuh lah, apa-apa hal lah. Maka Allah janjilah. Yadullah maknanya apa? Itu yang kamu buat tu janji setia dan Allah akan penuhi janji yang baik itu. Ibn Abbas kata. Manakala Hasan Al-Basri pula kata, yad maknanya anugerah dan kebaikan Allah. Maknanya kan bila dah sama-sama pakat, Allah akan anugerahkan dan Allah akan berikan kebaikan sebab semua dah sepakat. Manakala Ibn Kisan kata pula,
kekuatan dan pertolongan Allah di atas kekuatan dan pertolongan mereka. Maknanya kalau kita baca kan, yadullahi fawqa aydihim, maknanya kekuatan Allah, pertolongan Allah di atas pertolongan mereka. Tapi saya kalau nak bagi kefahaman kan, ingat cerita Three Musketeers. Kan cerita Musketeers kan? Apa dia? Ni ke zaman apa ni? Sebenarnya mereka tu orang Perancis sebenarnya. Dia sama-sama berbakat, dia pegang pedang dia kan. One for all and all for one. Itulah maksudnya. Itulah. Maknanya bila berlaku Hudaybiyah tu kan, masing-masing pegang tangan, janji kita tak setia, apa-apa hal kita akan sama dengan Rasulullah, mati hidup kita sepakat. Maka Allah redha dan Allah bantu. Itulah dia. Ada tak kena-mena dengan tangan? Tak ada. Itu dia. Sebab ni kes berlaku kan, saya cerita sikit. Saya belajar dengan salah seorang guru saya, Haji Ahmad Ramli lah. Haji Ahmad Ramli kebetulan dia anak-anak cucu dia ada sekarang. Salah seorang daripada, saya ingat orang muda yang tersohor jugalah di Negeri Sembilan ni. Ada. Apa yang di Negeri Sembilan ni lah, saya ingat ustaz dia mengajar bahasa Arab, tapi saya ingat ada potensi baik lah ya. Dengan tok dia lah, tok dia Haji Ahmad Ramli. Haji Ahmad cerita masa dia mengajar tauhid tu, dia kata satu masa anak murid Buya kata, Buya, ana mimpi Allah. Ana mimpi Allah Buya. Jadi Buya pun tanyalah, engkau mimpi Allah macam mana tu? Ceritalah. Buya, ana mimpi tangan Buya besar. Maknanya kan, anak murid ustaz ni, dia faham tangan selama ni. Jadullah bila dia baca tu tangan. Bila dia faham, mimpi pun macam tu lah. Tangan. Anggota. Habislah maknanya. Salah. Begitu maksud gitu kan. Jadi itu contoh. Jadi ini antara sampel lah. Sebenarnya lain kali kita akan buat ni, tapi kita akan ambil sampel. Maknanya ini beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran tetapi yang disalah faham. Maknanya dia faham sebagai anggota kan. Kita faham Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk dalam segala aspek. Selesai. Dan last kali tutup. Apa dia kata? Dan sepatutnya bagi mukmin yang muqtaqid, dia hendaklah banyak mengucap tasbih pada Allah Ta'ala jua. Itulah maknanya. Orang yang faham yang Allah Maha Suci kan, bila dia kata subhanallah, barulah jadi. Kalau dia kata subhanallah tapi dia faham Tuhan ada tangan, ada muka, jadi tak? Rosak namanya. Macam begitulah. Selesai. Boleh ya? Baik. Ada persoalan boleh anjurkan. Kalau tak ada pun masih kita duduk makan-makan lah. Sebab ni topik berat ni. Topik tauhid, topik berat ni. Berat ni. Berasap semua ni. Sikit-sikit cukup lah. Okey, kita rehat dulu insyaAllah ya. Astaghfirullahaladzim lana wa liwalidina wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwati wa ashabil huquqi alaina wal wajibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa anzilhul maqadal muqarraba indaka yaumil qiyamah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallahu ta'ala wa zinata ma alimallahu ta'ala wa mil'a ma alimallahu ta'ala. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan kami berlindung kepadamu daripada hati yang tidak tunduk patuh, tidak khusyuk padamu. Wa min nafsin la tashba', dan kami berlindung kepadamu daripada nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'wat la sajabalaha, dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada doa yang tidak didengar, tidak diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.